Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan berita pada setiap hari. Anda juga boleh meninggalkan komen Anda. Setiap dari komen Anda amatlah kami hargai. Terima kasih. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengarahkan pihak pendakwaan menunjukkan bahagian tertentu yang telah disunting daripada kenyataan terdahulu saksi pembelaan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam perbicaraan kes Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Perintah penklasifikasian itu diberikan untuk mengelak kemungkinan pelanggaran akta rahsia rasmi dalam dokumen yang pihak pendakwaan rancang untuk digunakan dalam usaha mencabar kredibiliti saksi itu. Bulan lalu, Mahkamah Tinggi membenarkan pihak pendakwaan memulakan prosiding pendakwaan terhadap saksi ketiga pihak pembelaan Jeffrey Jamil kerana tidak konsisten dalam apa yang diberitahunya kepada SPRM semasa siasatan dan apa yang diberitahunya kepada mahkamah ketika perbicaraan Zahid. Zahid diperintahkan membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah, iaitu 12 pertuduhan pecah amanah, jenayah berhubung RM31 juta dana, Yayasan Akal Budi, 27 pertuduhan pengubahan wang haram dan 8 pertuduhan rasuah atas penerimaan RM21.25 juta. Sebelum prosiding pendakwaan terhadap saksi itu hari ini, Peguam Zahid, Hisham Tepotek, memberitahu mahkamah bahawa pihak pembelaan akan menghadapi kesukaran jika kenyataan Jeffrey Jamil kepada SPRM kekal diklasifikasikan sebagai OSA. Memetik keputusan mahkamah, persekutuan dalam kes Lim Kit Siang lawan pendakwa raya seperti yang dilaporkan pada 1980, Hisham berkata ini bermakna pasukan Peguam Zahid mungkin melanggar OSA jika diberikan dokumen SPRM itu melainkan ia didedahkan terlebih dahulu. Hisham berhujah bahawa ini bermakna walaupun Hakim Mahkamah Tinggi memerintahkan supaya kenyataan sulit SPRM diberikan kepada Peguam Zahid, perintah sedemikian tidak akan sah kerana ia boleh melanggar OSA. Ketua Pendakwa Rakyat Datuk Raja Rozela Raja Turjan berhujah bahawa prosiding pendakwaan tidak memerlukan penyertaan daripada pihak pendakwaan atau pihak pembelaan. Beliau berkata, ia hanya memerlukan hakim untuk menilai semua ada keterangan Jeffrey boleh dipercayai atau tidak berdasarkan penjelasannya mengenai percanggahan material dalam kenyataan SPRM sebelum ini dan keterangan mahkamahnya. Jadi penyertaan oleh pihak pembelaan tidak diperlukan dalam erti kata pembelaan tidak perlu menyoal balas atau bertanya lebih lanjut. Adalah antara yang arif dan saksi. Jika yang arif berpuas hati dengan penjelasan saksi dan selepas itu kami teruskan, katanya menurut laporan Mailih Mail. Raza Rozela juga berkata Peguam Zahid akan mempunyai hak untuk melihat bahagian yang berkaitan dalam kenyataan sulit SPRM kerana ia akan ditanda sebagai bukti mahkamah untuk prosiding itu. Beliau berkata adalah salah jika menganggap bahawa dokumen diklasifikasikan sebagai OSA dilarang ditunjukkan kepada mahkamah. Beliau berkata OSA bertujuan untuk menghalang pendedahan tanpa kebenaran atau penggunaan tanpa kebenaran dokumen yang diklasifikasikan sebagai rahsia rasmi dan tiada dalam peruntukan menghalangnya daripada dikemukakan di mahkamah sebagai sebahagian daripada prosiding. Mahkamah Tinggi kemudiannya bertanya sama ada Peguam Zahid akan melakukan apa-apa kesalahan jika mereka melihat atau diberi milik bahagian berkaitan kenyataan SPRM dalam prosiding itu. Raja Rozela mengakui memiliki rahsia rasmi adalah satu kesalahan di bawah OSA, tetapi menyatakan bahawa terdapat pembelaan boleh didapati di bawah Seksyen 17A Akta sekiranya kenyataan SPRM Jeffrey digunakan dalam prosiding itu. Seksyen 17A menyatakan bahawa mana-mana orang yang didakwa melakukan kesalahan OSA tidak boleh disabitkan jika dia membuktikan bahawa dia melakukan perkara itu untuk melaksanakan tugas rasminya atau dengan kuasa yang sepatutnya. Saya seorang pegawai awam dan begitu juga mahkamah ini, dan ini adalah prosiding kehakiman dengan mengeluarkan kenyataan OSA. Bahagian tertentu kenyataan itu tidak akan membuat pembelaan bertanggungjawab jika ia ditunjukkan di mahkamah. Dengan memiliki atau menentang OSA, tidak siapa yang akan didakwa untuk itu yang arif, katanya. Sambil berhujah,
bahwa kenyataan sulit Jeffrey tidak perlu didedahkan. Raja Rosella turut mencadangkan alternatif. Beliau berkata pihak pendakwaan boleh mengetepikan keistimewaan untuk mengklasifikasikan atau menghalang kenyataan SPRM daripada pihak pembelaan bagi tujuan melengkapkan prosedur pendakwaan itu. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira kemudiannya bertanya kepada pihak pendakwaan jika mereka boleh mengklasifikasikan kenyataan Jeffrey untuk prosedur pendakwaan, mencadangkan bahwa ini kemudiannya akan menghalang sebarang masalah depan OSA. Adakah Anda tidak bersedia untuk menklasifikasikan kenyataan itu hanya untuk tujuan pendakwaan? Soal beliau. Dalam jawabannya, Raja Rosella berkata beliau bukan orang yang diberi kuasa yang boleh menklasifikasikan dokumen itu, tetapi Anda boleh membuat permintaan jika Anda mau. Anda boleh meminta untuk menklasifikasikan, jadi boleh saya mencadangkan. Mungkin Anda membuat permohonan itu dan kita teruskan dengan saksi lain supaya tidak menangguhkan prosedur, kata hakim. Raja Rosella mengatakan bahwa meminta menklasifikasikan itu adalah alternatif terbaik, tetapi berkata langkah itu hanya pada 3 muka surat kenyataan SPRM Jeffrey yang telah ditunjukkan kepada Sequeira sebelum ini. Hakim kemudiannya bersetuju dan menyatakan bahwa selagi ia membolehkan pihak pembelaan untuk mengambil bahagian secara bebas dalam prosedur pendakwaan tanpa sebarang keraguan. Hakim kemudiannya menggantung prosedur pendakwaan itu, mencabar kredibiliti Jeffrey dan mengarahkan perbicaraan disambung semula dengan saksi pembelaan lain yang dipanggil. Tetapi seorang lagi Peguam Zahid, Hamidi Muhammad Noh, berkata tiada seorang pun saksi pembelaan dapat memberi keterangan di mahkamah hari ini karena mereka semua dari bagan Datuk Perak. Beliau berkata 2 dijangka tiba di Kuala Lumpur esok dan 6 lagi pada Rabu. Beliau menambah bahwa mereka tidak dapat dijamin hadir lebih awal karena urusan hotel. Bagi seorang lagi saksi pembelaan baharu yang dikatakan hadir di kompleks mahkamah hari ini, Hamidi menjelaskan saksi itu belum dapat dipanggil karena pasukan pembelaan mempunyai urutan bila akan memanggil saksinya. Hamidi turut memberikan senarai tercetak saksi pembelaan kepada hakim dan pihak pendakwaan. Perbicaraan dijadwalkan bersambung esok sehingga Kamis ini 3 November dan pada 9 serta 10 November. Sekian berita daripada kami. Jangan lupa untuk terus menyokong channel ini bagi mendapatkan info terkini, terbaru dan percuma setiap hari. Terima kasih.